Sebab Betul, Fahad? kalau ikut giliran Kuala Kerai. Ya sudah dah. Sudah ya. Okey. Ya, Batu Pahat. Terima kasih. Sila Batu Pahat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala Bantulah wabarakatuh. sikit. Sila. Boleh? Okey. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua dan rakan-rakan ahli parlimen sekalian, ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih membenarkan saya turut serta dalam perbahasan ini, Tuan Yang Dipertua. Pertama, kita sebagaimana rakan-rakan lain, kita ingin merakamkan simpati kita kepada tragedi MH370. Tetapi marilah kita berdoa kepada Allah SWT mengurniakan yang terbaik kepada semua yang terlibat dalam tragedi ini. Kita ingin menarik perhatian, peristiwa sudah berlaku. We cannot undo what has done. We cannot undo what is already done. Kita tidak boleh membalikkan ke belakang apa yang telah berlaku. Tapi barangkali apa yang kita boleh pelajari ialah apakah pengajaran dan iktibar yang kita dapat daripada peristiwa ini. Sebagai seorang pendidik dan ahli psikologi, Datuk Yang Dipertua, saya suka menganalisa hal ini melihat daripada 3 dimensi. Pertama, melihat krisis, how do we respond kepada krisis, dan apa persepsi awam kepada bagaimana kita merespon kepada krisis itu, ya. Pertama, Datuk Yang Dipertua, krisis itu adalah ujian kepada kepimpinan kita. Bagaimana kita menangani krisis. A test of a leader is their capability to handle crisis, ya. Jadi kalau keupayaan kita dapat dilihat menangani krisis itu dengan baik, maka penampilan kita sebagai pemimpin itu dihormati oleh bukan saja orang-orang setempat dalam negeri, tapi juga di luar negara. Jadi learning yang kita dapat, pengajaran yang kita dapat, saya fikir ada kelompongan dari segi kepimpinan kita, dari segi penampilannya. Ada kelompongan dari segi kebawaan pengurusan kita. Dan banyaklah yang lain yang kawan-kawan sudah sebutkan, saya tidak berhajat untuk nak mengulas. Tetapi saya fikir bagaimana kita respons kepada krisis itu menjadikan orang membuat persepsi kepada kita. Akhirnya pengajaran yang kita lihat, kalau panjang-panjang kita analisa insinuasi dari Presiden Akhbar dan lain-lain, saya belajar sebagai ahli parlimen ni, saya tengok Tuan Yang Dipertua ialah akhir semuanya mesti Anwar Ibrahim yang salah, ya. Lepas itu saya tadi sembang-sembang lah makan-makan dekat kantin, ya. Ya. Dan kalau nak bangun boleh bangun, saya bagi peluang, tak masalah, ya. Saya berbual dekat kantin tadi. Ada seorang sahabat saya beritahu, saya naik taksi semalam, mana Datuk? Jadi saya tanya pada driver taksi, apa pahaman saudara, bagaimana saudara melihat MH370? Ini semua Najib salah, ya. Apa yang saya nak sebut pada saudara ialah persepsi, ya. Right or wrong, that's a different thing, ya. Bagaimana kita handle, bagaimana kita present ourselves, present our case, itu menyebabkan persepsi kita. Betul, Pahat. Itulah kalau sebelah sini sebut nama ahli kita nak bawa usul. Okey, minta maaf, saya sedang belajar. Kalau kita sebut nama ahli yang lain, kita tak terasa apa-apa. Itu 10 minit je, tak banyak masa. Datuk Pengerusi, terima kasih banyak. Saya belajar daripada ahli yang berhormat yang ada sebenarnya, ya. Saya dulu orang baik, Datuk Pengerusi, tapi dia belajar daripada ada sini, daripada murid saya sekarang yang tak ikut cakap wakil rakyat pun lahir yang juga pada Batu Pahat. Yang kedua, Datuk Pengerusi, ialah soal BRIM, ya. Apa matlamat BRIM? Kalau kita kemukakan, ahli-ahli yang berhormat UMNO BN kemukakan untuk menang pilihan raya, kajian yang diberikan oleh banyak pihak ianya tidak sepenuhnya menguntungkan, ya. Kalau kita untuk membasmi kemiskinan, pandangan daripada sarjana-sarjana termasuk mantan PM, dia tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. Dia hanya merupakan painkiller sementara, menghilangkan sakit sementara. Jadi oleh kerana itu kita ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan memikirkan alternatif penyelesaian jangka panjang terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang sosio, politik dan ekonomi yang sebenarnya tadi telah dibincangkan lebih awal oleh rakan-rakan saya, oleh rakan-rakan kita. Yang ketiga, Saudara Pengerusi atau Datuk Yang Dipertua, ialah soal pendidikan. Ini sangat dekat bagi saya. Sekali lagi saya mengemukakan analisa
proses input, proses output. Kalau kita tengok kan dari perbincangan ahli-ahli berhormat sebelum ini, kita tidak selesai masalah input itu sendiri. Sekolah tak ada padang, tak ada bilik darjah, tak ada bilik guru, tidak ada perpustakaan yang lengkap dan sempurna. Soal-soal input yang asas ini tidak selesai. Bagaimana kita boleh dapat menampilkan pelajar-pelajar yang kita cita-citakan, pelajar dan generasi muda yang kita citakan, generasi muda yang ada ilmu, yang ada kompetensi, yang ada kekuatan akidah dan kepercayaan, yang boleh membawa diri, yang boleh membuat keputusan bila berhadapan dengan pelbagai krisis yang mereka hadapi dalam masyarakatnya. Jadi oleh kerana itu kita mencadangkan supaya seluruh input ni dan prosesnya dilihat. Jangan lihat penaksiran saja. Jadi kita nanti melihat gajah hanya dari telinga saja. Kita tak melihat gajah secara holistik. Ya. Silakan. Terima kasih. Ya, Betul. berkata. Saya nak tanya Ada Datuk 4 Fahad. minit lagi. Ya, setujukah Datuk Fahad tadi Datuk Fahad membagikan soal prasarana asas pendidikan? Setuju tidak Datuk Fahad bahawa soal kemudahan asas pendidikan ini bukan sekadar menjadi masalah di kawasan luar bandar, tapi juga di kawasan bandar. Misalnya di kawasan saya di Bukit Katil ada sekolah yang maju, sekolah yang baik, tapi setelah 50 tahun masih lagi bergulung dengan masalah asas seperti bilik guru dan sebagainya. Setuju tidak apa di Datuk Fahad untuk kita minta kerajaan khususnya kementerian meneliti perkara ini dan mengkaji semula misalnya grant per kapita untuk setiap pelajar yang saya difahamkan hanya RM4 seorang bagi pelajar sekolah rendah. Terima kasih. Seperti yang saya sebutkan tadi, Datuk Yang Dipertua, keseluruhan input pendidikan itu, ya secara holistik harus dilihat. Kita tak boleh tengok satu-satu. Ya. Kita lihat keseluruhan, grantnya bagaimana, input sekolahnya bagaimana, pendidikan keguruannya bagaimana. Secara holistik ini dilihat. Ya. Dan kita tengok pula penaksiran, apakah pendidikan kita dapat melahirkan anak-anak yang kita hajarkan, terbangun akal fikir, akar budinya, terbangun diri rohaniahnya, terbangun fizikalnya, stabil emosinya, dan mereka berupaya membuat pilihan yang baik, yang tepat dalam kehidupannya, sehingga tidak tercebur dalam anasir-anasir yang tidak kita ingini. Jadi kita mencadangkan supaya holistic study by the locals, oleh orang tempatan yang sebenarnya mempunyai pengalaman yang tinggi dalam kita punya bidang pendidikan. Akhir sekali Datuk Pengerusi, ialah kita ingin menyebutkan tentang politik matang dengan versus politik matang. Matang rasional, matang ni dah masak nak gugur. Dah matang. Politik matang dengan politik matang. Jadi kita bimbang apa yang berlaku sekarang ini, saudara. Kecenderungan kita melihat dalam sistem demokrasi kita, kita tidak mahu menerima kehadiran pembangkang. Kritik pada pembangkang dianggap mencari salah saja. Dan pembangkang macam tu juga. Dia tengok yang BN sebut tak betul semua. Jadi kalaulah kita, seperti saya pernah kemukakan dalam soalan, tapi belum ada jawapan lagi, bagaimana kita nak memanfaatkan perbincangan kita ini, dibincang secara rasional, kedua belah pihak melihat pandangan-pandangan yang bernas, dan kita manfaatkan untuk dalam pembinaan dasar, perubahan polisi, dan perubahan gerak tuju kita. Jadi kita mengharapkan dalam politik kita go for business, go for policies dasar, bukan go personal, bukan bicarakan soal marwah, soal akhlak, soal pribadi, soal liwat dan lain-lain. Ya, kita bicarakan soal dasar dan polisi. Sebab kalau kita bincang soal keburukan orang, yang belah sana pun kawan-kawan saya yang saya kenal dan sebagai timbalan Ketua Pengarah Biro Tentang Negara, kita pun kenal bukan baik semua. Ada yang baik, bukan baik semua. Sebahagian besar saudara baik itu kerana dilindungi oleh kuasa yang saudara ada, dilindungi oleh undang-undang yang berpihak pada saudara. Jadi mari kita bincang policies dasar, ya, and then we debate it out for the future. Ya, jadi harapan saya sebagai orang tua, sebagai pendakwah, sebagai pendidik, dan sekarang jadi ahli parlimen, let us go and understand. Mari kita bersama-sama memahami politik demokrasi. Berbincang soal dasar, berbincang soal polisi, bukan soal pribadi, kerana kita tidak boleh sembunyi pribadi kita. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Terima kasih.